Pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah akan meneruskan lagi perbincangan dan muzakarah kita tentang ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-208 dan 209, iaitulah seruan Allah kepada kita orang beriman yang keenam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang keenam di dalam ranking surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah subuh bulanan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, diampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah akan meneruskan lagi perbincangan dan muzakarah kita tentang ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-208 dan 209, iaitulah seruan Allah kepada kita orang beriman yang keenam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang keenam di dalam ranking surah Al-Baqarah, iaitu seruan untuk kita masuk ke dalam agama Islam itu secara keseluruhannya dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Dalam satu ayat, dua arahan Allah. Yang pertama, suruh ikut masuk Islam ke dalam sistem Islam seluruhnya, dan yang kedua, larangan jangan mengikut jejak langkah syaitan. Kenapa? Kerana yang duk bawa kita tak mau ikut jalan Islam ini ialah syaitan, yang sentiasa nak menggelincirkan umat manusia daripada jalan yang lurus, yang sentiasa menghasut, membisik kepada manusia anak-anak Adam ini untuk lari daripada siratal mustaqim.
terpesong daripada jalan yang lurus. Itu kerja dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala larang, suruh ikut jalan Islam seluruhnya dan larang kita daripada mengikuti jejak langkah syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tetapi jika kamu menyimpang, zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kamu menyimpang, kamu tergelincir sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran. Setelah datang kepadamu keterangan-keterangan ayat-ayat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Azizun Hakim. Bila Allah SWT kata kita menyimpang juga, setelah dia beritahu kepada kita, setelah dia menerangkan kepada kita dalam kitab dengan jelas, dengan nyata, dan dia bagi tahu dah kerja-kerja syaitan, modus operandi dia apa dia. Dia duk lakukan hasutan, penipuan, mengajak orang supaya lari daripada jalan Islam. Ini semua Allah jelaskan. Tapi kamu ikut juga jalan yang menyimpang itu. Kamu nak turut juga jalan yang terpesong itu, jalan yang penuh dengan bengkang-bengkok itu. Itu Allah Ta'ala Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia tak heran ke kita, dia tak ada rasa jatuh dia punya kehebatan, keagungan. Tapi kitalah hambanya yang akan terhina, yang akan menghadapi penghinaan dunia dan akhirat bila kita meninggalkan cara Islam, cara hidup Islam yang diredai, cari cara hidup yang lain daripada yang diredai Allah. Maknanya itu akan menempa kehinaan dunia akhirat. Dan kemuncak kehinaan ialah dilemparkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuncak hina di dunia, lempak masuk penjara. Kemuncak hina di akhirat ialah dilempar masuk ke dalam nerakanya. Itu akibat daripada ikut jejak langkah syaitan. Itu akibat daripada memilih jalan yang terpesong, meninggalkan jalan yang lurus. Maka tuan-tuan, itulah ayat dia yang kita bincang pada bulan ini. InsyaAllah bulan lepas pun kita bincang dah sedikit. Belum habis lagi, iaitu tentang kedamaian, perdamaian di dalam perspektif Al-Quran, daripada kacamata Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab disebutkan as-silmi. Perkataan silmi itu ada yang memaknakan dia sebagai damai. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi. Allah tak kata fil Islam, fil silmi. Itu yang sebahagian kata silmi itu masuklah ke dalam kedamaian, keselamatan, keamanan secara keseluruhannya. Sebahagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan silmi itu ialah nama bagi agama Islam kita, yang disebutkan sebagai silmi, agama yang sejahtera, agama yang amat-amat menjaga kesejahteraan,
keamanan, kedamaian, yang suruh meraihkan orang lain, tidak boleh penting diri. Agama yang membantras selfish di dalam hidup, memikirkan orang lain. Itu adalah antara ajaran agama kita yang besar. Sebab tu dalam solat pun suruh kita fikir orang lain. Sebab tu dia tak bagi kita membawa bau-bau yang tak menyenangkan saudara-saudara kita. Seperti makan bawang, makan petai jerin. Dia suruh kita makruh jauhkan diri daripada mengganggu orang lain. Bau rokok, asap rokok yang mengganggu orang lain. Itu semua adalah ajaran agama silmi, agama yang sejahtera, agama yang selamat, yang mementingkan keamanan, kedamaian, sentosa. Maka tuan-tuan tengok dalam huraian ayat-ayat daripada ayat yang lain, kita tengok Al-Quran menerangkan hamba Allah yang tunduk dan pasrah, musallamah. Musallamah makna menyerah diri, pasrah, surrender. Di dalam ayat surah Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rasa rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Itu dia. Dapat Islam mengajarkan kita bagaimana Islam itu yang kata damai. Ialah orang-orang jahil menyapa kita dengan sapaan yang tak baik, sapaan yang buruk. Kita disuruh qalu salama. Kita disuruh membalas balik dengan ucapan yang baik. Walaupun kita disapa dengan sapaan yang tak baik, dengan cakap yang tak elok, tapi kita disuruh kalau nak jadi hamba Tuhan yang Rahman, ibadur Rahman, kamu bila disapa oleh orang jahil, kamu membalas balik sapaan itu dengan sejahtera, dengan selamat, dengan sejahtera. Bukan membalas balik dengan lebih teruk lagi. Itu bukan hamba Tuhan yang penyayang. Kalau hamba Tuhan yang penyayang, ibadur Rahman, ciri dia, orang ini orang yang bila orang jahil buat kat dia tak baik, buat kat dia tak elok, dia tetap membalas dengan baik. Dia jadi macam dengan pokok dibaling dengan batu dan kayu, dibalas dengan buah yang manis. Itulah sifat orang hamba Allah yang beriman, yang dipanggil sebagai hamba Tuhan yang penyayang, ibadur Rahman. Jadi betapa nak capai menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang penyayang, dia suruh kita sayang kepada hamba-hamba dia yang lain. Dia suruh kita sejahterakan hamba-hamba dia yang jahil. Yang jahil, yang kurang adab, kurang ajar. Kita sebagai hamba Tuhan yang penyayang disuruh balas dengan adab, dengan cukup. Hak tadi kurang ajar, kita disuruh balas balik perbuatan kurang ajar itu dengan cukup ajar. Bukan membalas kurang ajar dengan kurang ajar, tetapi membalas kurang ajar dengan cukup ajar. Gitu. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri. Maka Nabi pun termasuk ibadur Rahman nombor satu sekali adalah Nabi. Hamba kepada Tuhan yang penyayang, itu ditampilkan, dijelmakan oleh kepribadian Nabi SAW. Jadi di situlah kita sebagai manusia ni nak jadi hamba yang soleh, nak jadi manusia yang soleh, kita kena dua-dua sekali. Soleh dengan Allah, soleh dengan manusia, baru dipanggil hamba soleh. Anak soleh, insan yang soleh, hamba yang soleh. Tak boleh kita hanya tumpu nak soleh itu hablum minallah saja. Jaga sembahyang, solat, semua tahajud, semua jaga puasa.
tapi tak peduli orang lain, tapi tak jaga hubungan dengan manusia. Tak boleh. Allah kata, hamba-Ku yang penyayang, hamba kepada Tuhan yang penyayang. Sifat mereka bila ditegur, disapa oleh orang yang jahil, mereka membalas balik dengan balas yang sejahtera, yang selamat. Selain itu, Allah mencirikan juga salam ialah salah satu daripada nama Allah yang kita boleh jumpa di dalam surah Al-Hasyr. Lau anzalna tu. Di antaranya ayat Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera. Salam, nama Allah yang maha selamat sejahtera. Allah itu maha salam, maha selamat sejahtera daripada segala kekurangan, maha selamat sejahtera, yakni yang memberikan, yang boleh memberikan selamat dan sejahtera kepada kita. Assalam huwa Allah. Allahumma antas salam. Kita baca lepas pada semayang, lepas pada kita bagi salam setiap solat fardu kita. Kita disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut Allahumma antas salam. Ingat kepada diri kita, Allah itulah yang maha selamat, maha sejahtera, yang boleh bagi sejahtera kepada kita. Wa minkas salam. Daripada Dialah datang sejahtera, daripada Dialah datang selamat. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kepada Dia akan balik segala selamat-selamat ni, akan balik kepada Allah. Artinya Dia akan balas kat kita segala perbuatan kita yang sejahtera, perbuatan kita yang menyelamatkan orang lain, mengamankan orang lain, mengamankan dunia, mengamankan alam sekitar, mengaman dan menselamatkan diri kita. Semua akan balik, Dia balas kat kita. Ya'u wa ilaika ya'udus salam. Kepadamu ya Allah, kamulah yang akan membalik atau mengembalikan sejahtera kembali kepada Allah, dan Dia Allah akan membalasnya kepada kita. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, tolong hidup kami, tolong hidup kami dalam keadaan yang selamat sejahtera. Fahayyina rabbana bis salam. Dan last sekali, minta masuk syurga dengan sejahtera dalam Darussalam, syurga Darussalam. Ha? Kemudian Allah SWT juga mengutamakan damai daripada bermusuh. Ini disebut di dalam ayat yang telah Ustaz bacakan pada pertemuan kita di bulan lepas, surah Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jika musuh condong untuk berdamai, maka berdamailah kamu dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ni suruh prinsip bila ada orang nak berdamai dengan kita, nak berbaik-baik semula dengan kita, kita disuruh supaya memilih damai daripada memilih seteru, daripada memilih meneruskan perseteruan, permusuhan. Allah Ta'ala suruh kita memilih perdamaian, itu lebih diutamakan. Ini kacamata Quran dalam bab damai, dalam bab perkataan as-salmi, as-silmi yang digunakan dalam Al-Quran. Saya nak
ayat ni menceritakan nombor 3 ni, nombor 3, iaitu prinsip yang Quran letakkan di antara permusuhan dengan perdamaian. Islam menyuruh kita mengutamakan perdamaian, memberhentikan permusuhan, memberhentikan perseteruan. Bila ada tanda-tanda musuh condong untuk berdamai, kita disuruh condong memberikan perdamaian. Jangan condong meneruskan permusuhan. Nah, demikian pula di dalam Al-Quran mengadabkan Nabi SAW dan mengadabkan kita semua. Bimbingan Quran di dalam akhlak, bimbingan Al-Quran terhadap adab, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, kepada kita semua juga, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Ketika mana Allah SWT memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memaafkan musuh-musuhnya, dengan perkataan Allah kata, berpalinglah kamu, fasfah anhum, palinglah kamu daripada mereka wahai Muhammad. Jangan duk layan mereka, jangan duk ambil hati dengan mereka. Wa qul salam, dan Muhammad ucapkanlah kalimah-kalimah yang sejahtera kepada mereka. Fasawfa ya'lamun, Allah kata mereka kelak nanti akan mengetahui, akan ada akai, akan ada ilmu. Gitu tuan-tuan, Allah Ta'ala didik tarbiyah Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mengadabkan aku, mengajarkan aku adab, dan adab yang Tuhanku ajar itulah yang terbaik, yang kita semua pakat kena tiru. Fasfah makna lapang dada, bersih palingkan hatimu daripada mereka. Jangan dendam, jangan kesumat, tetapi ucapkanlah salam. Sebab tu Nabi SAW dia menunjukkan sejahtera hati dia, hati yang suci dan sejahtera, yang tidak ada di sana rasa dendam kesumat. Dia mudah memaafkan orang-orang yang buat jahat kat dia. Dia boleh maafkan, dia boleh ampun, walaupun benda yang mereka buat itu amat-amat dahsyat, tetapi dia mampu untuk memaafkan. Menunjukkan dada dia, hati dia, hati yang sejahtera, hati yang sejahtera, yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Itu didikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika senang kita nak jadi orang yang soleh, Allah nilai dua-dua. Kalau Allah tengok antara dia dengan kita saja, tetapi Allah Ta'ala banyak nilai kita di antara kita dengan kita. Yang tu banyak jatuh penilaian Allah. Yang tu yang banyak menjadikan kita punya nilai di sisi Allah ataupun tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak perhati dan pantau kita di dalam hablum minan nas. Sebab tu agenda orang yang solat, agenda mensejahterakan orang. Sebab tu bagi salam penutup solat kita. Tak boleh keluar solat melainkan kena menyatakan dulu Assalamualaikum. Penyataan salam ke atas kamu wahai manusia, wahai orang-orang di sekelilingku. Aku sebagai orang yang solat, aku nak jadi orang yang sejahtera kepada orang lain. Itu adalah daripada pengajaran yang kita dapat daripada falsafah solat. Falsafah solat mengajar kita mengabdikan diri kepada Allah, berbakti kepada manusia. Sebab itu Nabi SAW menyatakan orang yang terbaik itu bukan orang yang rajin dan solatnya sampai bengkak kaki dan hitam dahi. Tidak. Tapi Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat
kepada manusia lain. Jadi kita duduk atas dunia ni, bangkit pagi, celak mata, kita kena fikir nak jadi manusia yang terbaik. Macam mana nak jadi manusia terbaik? Kita cuba memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia lain. Memberikan manfaat dalam agenda hidup kita sepanjang masa. Ialah aku hari ini aku nak buat apa kebaikan kepada orang lain. Aku nak bagi apa kebajikan kepada orang lain. Kerana itu Nabi kata sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Maka tuan-tuan, seterusnya Al-Quran menjelaskan lagi dengan didikan kepada Nabi SAW untuk selamat sejahtera kepada orang-orang yang tidak beriman. Dengan firman-Nya, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا. Ni tuan-tuan, Nabi disuruh untuk mengucapkan sejahtera kepada orang-orang yang beriman dengan dia. Maknanya meraihkan, menyayangi, mengasihi, sebagaimana sebut dalam bacaan Tok Imam kita tadi, Ustaz Zahri baca tentang sifat Nabi Muhammad, umat Muhammad itu apa dia? Ruhama'u bainahum. Kita sama-sama orang beriman ni berkasih sayang. Tidak ada iri hati, tidak ada hasad dengki, tidak ada dendam kesumat. Kita sama-sama kita orang Islam, kita mudah untuk buat kira. Tidak payah sangat. Senang kira lah. Ini difirmankan wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dih wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Surah Al-An'am ayat 54. Apabila datang kepadamu, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salam, ucapkanlah Muhammad kata-kata yang sejahtera kepada mereka. Ucaplah salam ke atas mereka. Salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu semua. Sebab itulah Nabi Muhammad ni tak pernah dan orang lain bagi salam kat dia. Dia yang bagi salam dulu kepada orang beriman. Sahabat-sahabat dia, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ni sahabat-sahabat besar, tak sempat nak bagi salam kat Nabi. Mereka kata, banyaknya kami ni yang terima salam daripada Nabi. Jarang, bahkan boleh kata tak pernah kami boleh dahulu salam daripada Nabi. Nabi dulu yang akan bagi salam kepada orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi SAW disuruh kataba rabbukum ala nafsi rahmah, bagi tahu kepada mereka orang-orang yang beriman tu bahawa Allah SWT menetapkan kepada zatnya kasih sayang. Allah menetapkan zat dia Tuhan yang kasih, yang rahmat. Bukan dekat Nabi rahmat, Tuhan pun kata dirinya kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan kepada dirinya rahmat, kasih, kesian belas. Allah letakkan. Sebab tu Allah Ta'ala pun menyebutkan bahawa dalam satu hadis qudsi, Allah kata ghadab, marah, murka dia duduk belakang, rahmat dia duduk depan. Rahmat Allah itu lebih utama daripada murka atau Allah. Annahu, di antara rahmat Allah itu yang terpampang dan jelas di mata kita,
ialah sesiapa yang buat kesalahan, buat kesilapan, buat dosa dalam keadaan dia jahil, kemudian dia bertaubat selepas daripada itu, dan dia melakukan pembaikan diri, pemulihan, buat correction, pembetulan, fa'annahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tu tanda, bukti bahawa zat Allah itu zat yang pengasih, zat yang penyayang, zat yang penuh dengan kasihan belas rahmah kepada kita. Dia ni menetapkan rasa kasih sayang itu dalam diri dia, dan di antara buktinya dia memberi ampun dan maaf kepada hamba-hambanya yang buat salah dalam keadaan jahil, buat salah dalam keadaan silap, buat salah dalam keadaan tidak tahu. Maka Allah ampunkan bila dia bertaubat, bila dia minta ampun, minta maaf, Allah akan beri ampun, beri maaf kepada dia. Itulah dia makna salam sejahtera yang Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala melayan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, dengan layanan yang sejahtera, yang selamat, layanan yang baik. Sebab itulah Nabi SAW disuruh mengutamakan orang-orang beriman ni. Sebab itu dalam surah Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma, Allah tegur Nabi SAW kerana kurang peduli terhadap seorang beriman yang buta, yang datang nak dapatkan nasihat Nabi, nak tanya soalan, nak dapat bimbingan daripada Nabi. Tapi Nabi masa tu duduk tengah memberikan hujah dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Nabi kurang peduli sikit kepada Abdullah bin Umi Maktum ni. Lalu dia ditegur oleh Allah. Allah kata, walau dia buta, janganlah kamu berpaling daripada dia. Janganlah kamu bermasam muka kepada dia. Abasa wa tawalla, masam muka dan berpaling. Allah mula ayat dengan ayat itu, menegur Nabi. Engkau bermasam muka dan berpaling, itu maksud abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma, ketika mana kau didatangi oleh seorang buta. Jadi tuan-tuan, artinya Nabi diajar oleh Allah Ta'ala, bila orang tu beriman, utamakan orang beriman tu dulu. Dia main nak tanya apa, jangan duk mengharapkan iman pembesar-pembesar, mengharapkan mereka masuk Islam, mengharapkan apa bangsawan-bangsawan tu masuk, mendambakan mereka masuk ke dalam agama kita, agama Islam ni, sehingga kan kamu tidak kurang berikan kepedulian terhadap seorang buta yang dah Islam. Yang buta ni dah confirm Islam. Yang kamu dakwah, yang kamu ajak tu belum tentu dia nak terima lagi. Itu contoh bagaimana ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada Nabi bila didatangi oleh orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku, tunjuk dan ucapkanlah salam kepada mereka. Kemudian Rasul juga mengajarkan kita permohonan seperti mana yang kita baca selepas solat tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Iaitu Rasul mengajarkan kita agar dilimpahkan dengan semangat perdamaian, dengan semangat kesejahteraan, menjadi ejen kepada kedamaian, ejen kepada kesejahteraan. Iaitu tiap-tiap kali setelah tunai solat 5 waktu, di antara yang disunnahkan kita wirid ialah wirid Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita baca doa tu, tapi kita kena hayati maksud doa tersebut. Maknanya kita minta kepada Allah agar jadikan kita hamba yang penuh dengan rasa damai, hamba yang penuh dengan rasa sejahtera, dan meminta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk mensejahterakan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi
wa yadihi. Yang kata seorang Muslim yang sebenar itu, orang Islam yang sebenar itu ialah orang Islam yang mensejahterakan orang lain daripada kejahatan tangan, daripada kejahatan lidah. Lidah kita pun jangan buat pasal, tangan kita pun jangan buat pasal. Jangan cari pasal. Kadang lidah cari pasal. Kalau ni bukan lidah, jari. Jari suka cari pasal. Pantang tengok apa sikit, komen. Komen. Tak dan nak mahkamah jatuh hukum, dia dah jatuh hukum dulu. Netizen kita ni, warga kita ni, warga kita Malaysia ni, laju sungguh jari mereka taib. Benda-benda yang tak sahih pun mereka kutuk, mereka kritik, pemaki, caci. Padahal kawan tu baru dakwah, tak jatuh lagi, tak tahu lagi betul ke, salah ke, fitnah ke, apa ke. Tapi dia punya jari punya laju lah. Tu dikatakan kita tidak menghayati apa yang kita baca doa lepas pada sembahyang. Kita tak memahami apa yang Nabi definisikan orang Muslim tu. Orang Islam tu apa dia? Bukan orang Islam tu orang yang hanya duk jaga solat, puasa, zakat, haji saja. Tapi Nabi mendefinisikan orang yang Islam itu ialah mereka yang menselamatkan orang lain daripada lidah mereka, daripada tangan mereka. Setulisan adalah merupakan lidah nombor 2. Janganlah tulisan kita, type kita, touch kita di skrin menyebabkan orang lain tidak merasa aman, tidak merasa sejahtera dengan akibat daripada lidah nombor 2 kita tu, tulisan. Kadang lidah kita tak cakap banyak sangat zaman maya ni. Sebab kita kurang interaksi dengan orang, kita duduk dunia maya. Tapi yang duk cakap lah ni, jari ni lah. Sebagai lidah nombor 2. Kadang lidah nombor 1 ni akibat kita duduk dunia maya ni. Bila berjumpa bukan dia nak sembang sangat. Banyak dia pasal terkesan daripada duduk main, kita duduk dalam dunia maya sangat. Bila berjumpa, pakat diam lah, tak tahu nak sembang apa. Tapi dalam dunia maya, berkomen aktif. Berkomen ramah, tamah. Tapi bila duduk dalam dunia nyata, main jumpa dia depan-depan, ingat sunyi. Tak erti nak sembang. Maka tuan-tuan, artinya kita ambil muzakarah kita pada pagi ni, ialah kita kena faham betul-betul apa yang telah Nabi definisikan sebagai Muslim. Al-Muslim itu apa dia? Nabi bagi ta'rif. Ta'rif tu pengenalan untuk kita kenal orang Islam. Tu makna ta'rif. Ta'rif, bila sebut Muslim, ta'rif dia apa dia? Kita nak kenal orang Islam tu apa dia? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang menselamatkan orang lain dari kejahatan lidahnya, menselamatkan orang lain daripada kejahatan tangannya. Dua-dua Nabi sebut. Tangan tu termasuk jari. Dalam tangan mungkin tak tumbuk dan tak bergaduh, tak tampak orang, tak sigung dan siku orang, lesing, tidak. Tapi dia lesing dengan jari, dengan tulisan. Maka tuan-tuan yang dirahmati, mencarut pun dengan jari, bukan dengan lidah lah ni. Dengan jari dia type, dia gamak type mau. Tu Ustaz kata, kadang-kadang orang kita ni hak tak gamak disebut dengan lidah, dia gamak tulis dengan tulisan. Kita sebut dia tak gamak, pasal dia pun merasa malu juga berdepan nak maki-maki, nak mencarut ni, dia malu. Tapi bila duduk dia dalam maya, dia tulis, dia ingat Allah tak nampak, dia gamak. Dia mudah sangat carut. Tapi kita tengok peribadi dia secara nyata, dia jarang mencarut-carut ni. Tapi bila kita baca komen-komen dia di alam maya, laju pula dah jari dia. Tu bermakna dia tidak mengerti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan hanya pantau pada lidah saja, tetapi dia pantau juga pada tulisan. Itu pun adalah lidah yang kedua yang kita kena jaga, yang kita kena tebarkan sejahtera
bukan menebarkan rasa yang tidak selesa dan aman kepada orang lain. Maka tuan-tuan, dia tutup di sini dalam bab sejahtera pada kacamata Islam. Salam pada kacamata Islam itu ditutup dengan kita melihat kepada konklusi yang dibuat dalam kitab kita ini. Wahai generasi, wahai sekalian orang Islam, sesungguhnya Tuhanmu itu maha damai. Rasulmu adalah penyebar kedamaian. Al-Quran yang kita baca adalah merupakan kitab damai, kitab salam. Salam penghormatanmu di dunia dan akhirat adalah salam kedamaian. Tu hak kita duk ucapmu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu manifestasi, adalah satu tuan-tuan ikrar, penyataan bahawa kita ni nak sebarkan salam. Jumpa orang tu, Assalamualaikum, afsyus salam. Oh, Tuhan kita maha damai, Nabi kita penyebar damai, Quran kita kitab damai, mengajar kita damai dan sejahtera. Maka ucapan yang kita bawa dalam sehari-hari kita di dunia ni pun ucapan salam. Dinus salam. Agama kita pun agama yang sejahtera, salam. Agama yang selamat. Dan kita nanti di syurga pun dia kata akan mendapat ucapan yang salam, yang selamat. Misi kita sepatutnya yang kita bawa adalah misi damai, misi salam. Maka jadikanlah kedamaian sebagai semangat kita supaya Tuhan melimpahkan nikmat kedamaian kepada kita selama-lamanya. Jadi dia kata, semua Tuhan hak kita sembah, kitab yang kita rojok, Nabi yang kita jadikan sebagai contoh ikutan, semuanya salam, semuanya sejahtera. Tuhan tu pun sifatkan diri dia Assalam. Agama kita pun Assalam. Nabi kita itu penyebar salam dalam hidup dia untuk kita contoh. Dan ucapan kita setiap hari sama-sama kita pun ucapan salam. Tu yang berkelahi pasal apa? Tu yang berdendam pasal apa? Tu yang kita tidak boleh bersatu dan berpakat tu pasal apa? Padahal semua yang Tuhan kurikulumkan kepada kita, yang Tuhan acuankan kepada kita, acuan sejahtera, acuan selamat, acuan yang membawa kita kepada perdamaian, kepada kasih sayang, sejahtera mensejahterakan antara satu dengan yang lain. Jadi sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Dan insya-Allah temuan kita akan datang, kita masuk pula kepada hasutan syaitan kepada manusia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.